minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu dalam suasana yang berbeza. Selalu kita bertemu secara berhadapan. Malam ini kita berhadapan tapi di alam maya. Ya. Jadi alhamdulillah, walau macam mana pun syukur kepada Allah Ta'ala, masih lagi Allah beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita bermuzakarah ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit sebanyak yang kita dapat boleh menjadi panduan untuk mempermudahkan perjalanan kita terusnya menuju ke matlamat akhir kita, iaitu untuk dapat surga Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi pada malam ni saya bawa kitab Minhajul Abidin. Nak baca kitab yang kita baca di pondok, kitabnya tak ada ya. Saya yakin adik-adik kita tak ada yang bawa balik pun kitabnya, tinggal kat pondok. Ya. Jadi malam ni saya bawa kitab Minhajul Abidin. Kita nak dapatkan keberkatan ya, daripada pengarang kitab Syekhul Islam Imam Al-Ghazali. Kitab Minhajul Abidin, sarahnya kitab Sirajut Talibin karangan Syekh Dahlan Al-Qadiri. Jadi pada malam ni ikut saya lah ya. Malam ni saya bawa pada akobah yang pertama selapa perjalanan kita untuk menuju ke matlamat akhir kita. Kita terpaksa melalui halangan-halangan yang terpaksa kita tempuh kalau nak kita dapat kejayaan. Ya, artinya kalau kita nak berjaya, kita kena tempuh halangan-halangan yang bila mana halangan tadi kita dapat lepasi, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita harapkan, iaitu surga Allah Ta'ala. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan halangan pertama ataupun yang disebutkan sebagai aqabatul ula, aqabah yang pertama. Ya, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-aqabatul ula, aqabah yang pertama, halangan yang pertama untuk kita sampai menuju kepada Allah Ta'ala, untuk dapat apa yang kita cita-citakan. InsyaAllah orang yang beriman cita-citanya satu saja, nak dapat kejayaan di akhirat. Yang dunia yang kedua. Kalau Allah Ta'ala beri dua-dua, alhamdulillah. Tapi matlamat yang paling tinggi kita nak harapkan ialah dapat kejayaan akhirat. Pasal apa? Dunia sementara sahaja. Kalau nak dapat kejayaan dunia, Allah, waktu sekarang ni lah ya. Kalau kita tengok waktu sekarang ni, yang kaya ke miskin dalam keadaan susah hati, tak berapa gembira. Pasal apa? Allah tengah uji dengan wabak COVID-19 ya. Wahya aqabatul ilmi. Aqabah yang pertama iaitu aqabah ilmu. Yang pertama sekali nak sampai kepada Allah Ta'ala, yang pertama kena ada ilmu. Sebab tu disebutkan siapa-siapa yang menghendaki akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia dengan ilmu. Ya. Wa man arada dunya, siapa yang menghendaki dunia, maka di atasnya pun nak kena ada ilmu. Dan siapa-siapa yang nak dua-dua sekali, akhirat nak, dunia pun nak, maka lazimlah baginya kena ada ilmu. Sebab tu ilmu paling tinggi sekali. Ya. Fa aqulu, kemudian aku kata Imam Al-Ghazali, wa aqulu, maka aku kata Imam Al-Ghazali, wabillahi taufiku, dan dengan Allah jualah at-taufiku ialah taufik. Yakin sungguh-sungguh Allah sajalah yang dapat memberikan
taufik. Aila bi khairihi, tidak dengan lainnya. Artinya nak dapatkan taufik Allah sahajalah. Bukan selain daripada Allah boleh beri taufik kepada kita. Contoh kalau subuh nak bangun awal, rasa-rasanya siapa yang kejutkan kita? Jam loceng kejutkan kita, mak kita, ayah kita. Allah, musim PKP ni belum tentu lagi. Tak ya? Silap-silap mak ayah kita pun belum tentu bangun awal, tak ya? Jadi yang membolehkan kita bangun awal untuk kita solat berjamaah siapa? Allah ya. Hakikatnya Allah yang bagi kekuatan. Adik-adik kita yang mengajikan ya, bila balik kat rumah boleh ulang kaji pelajaran dia, boleh menghafal lagi Al-Quran, baca Al-Quran. Siapa yang bagi kekuatan? Ya, suruhan mak ayah kita. Mak ayah kita suruh. Tapi kalau Allah tak bagi kekuatan, itu nama taufik tu ya. Tapi bila Allah bagi kekuatan, beri taufik, Allah mudah bagi kita. Sebab itu Imam Ghazali mula sekali disebut wabillahi taufiku, dan dengan Allah jualah, la bi khairihi, tidak dengan lainnya, atau fiku taufik, kekuatan membuat ketaatan, ila mardatihi, untuk mencari redha Allah. Taufik ni bukan kekuatan untuk merompak ke, mencuri ke, buat jahat, bukan. Yang dikehendaki taufik kat sini ialah kekuatan untuk mencari redha Allah. Macam malam ni kan ya, siapa yang bagi kekuatan untuk saya baca kitab? Allah sebelum ni ada juga buat, tapi tengok ya, malam ni alhamdulillah Allah bagi kekuatan. Kalau Allah tak bagi kekuatan, tak mampu kita. Ya, apik nak tengoknya tu ya. Apik tu ya. Masya-Allah, tak ada kekuatan. Tapi Allah yang bagi kekuatan, barulah kita boleh lakukan, tengok ya. Wa fahmi hukmihi, dan nak memahamkan hukum Allah Ta'ala. Itu pun Allah yang bagi kekuatan. Nampak apa yang berlaku semua ni kan ya. Kalau Allah tak bagi kekuatan, kita tak nampak Allah yang hakikatnya, Allah yang tentukan, Allah yang berkuasa hakikatnya ya. Kita tak nampak sebab itu musim Covid ni pun kan ya. Musim Covid ni pun ramai yang tak nampak Allah. Pasal apa? Allah tak bagi kekuatan. Tapi bagi orang yang Allah bagi kekuatan, Masya Allah, mereka nampak semua ni atas kehendak Allah Ta'ala. Sebab tu tenang hidupnya ya. Kalau nampak yang lain, itu yang jadi kacau bilau. Tapi bila kita nampak Allah, alhamdulillah, hidup kita jadi tenang. Siapa yang bagi nampak tu? Kekuatan yang nampak tu siapa bagi? Imam Ghazali sebut Allah jugalah yang bagi. Ya. Ya talibal kholas, wahai orang yang mencari al-kholas. Kholas ni apa? An-najatan minal muhlikati. Wahai orang yang mencari kelepasan daripada kebinasaan. Imam Ghazali tuju kepada orang yang mengaji kitab ni malam ni ya. Dia tujukan kepada kita, dikata kita ni siapa? Orang yang nak mencari kelepasan daripada kebinasaan. Allah ya. Cukuplah ya, cukup. Dunia pun kita dah tengok kan ya, masing-masing nak selamat daripada bala wabak Covid ni kan ya. Masing-masing, Masya-Allah. Sebab tu dah daftar tak dapat vaksin, susah hati kan ya. Masing-masing bila saya. Yang saya relax. Kalau boleh tak nak cucuk, masing-masing nak cari. Pasal apa? Takut binasa. Ya. Kalau dunia ni binasa, mana hujung kebinasaan kat dunia ni yang manusia takut? Mati ya. Ya. Takut kebinasaan mati. Sebab tu masing-masing nak melepaskan diri daripada kebinasaan. Tapi ramai manusia yang nak cari kelepasan sekadar dunia sahaja. Pada dunia sungguh-sungguh nak lepaskan diri daripada COVID-19 ya. Masya Allah, kita tengok walaupun hakikatnya tiap hari kesnya tak turun-turun, 5,000 ke atas saja. Ya Allah, biarlah. Yang dunia ni biarlah ya. Kita cari orang yang ada ilmu ni lebih jauh lagi yang ditakutkan. Kebinasaan di mana? Kebinasaan selepas kita
mati nanti ya. Kalau setakat binasa kat dunia, Allah, kita ada satu kehidupan lagi ya. Dunia ya, dunia sebagai ujian kepada kita untuk kita melepaskan diri daripada kebinasaan di akhirat. Sebab Imam Ghazali dia tujukan kepada orang yang mengaji kitabnya malam ni, dia kata, ya talibal khalasi, wahai orang yang mencari kelepasan, minal muhlikati, daripada segala kebinasaan. Bukan dunia saja ya. Ya, yang kita takut kebinasaan mana? Kebinasaan di akhirat, yang sana tak mampu. Allah. Ya, yang kat dunia ni walaupun Allah uji Covid, masih ada lagi lah harapan kita nak minta tolong kepada siapa-siapa ya. Tapi kalau kalau kebinasaan di akhirat, nak minta tolong siapa saudara sekalian? Minta tolong siapa? Kalau kat dunia kita tak cari, ya, kita tak cari tempat untuk kita mencari pertolongan nanti di akhirat, nak cari siapa lagi? Sebab tu kita nak kena mengaji, nak cari ilmu ni, barulah kita tahu pegangan kita, ya, matlamat kita, tempat minta tolong kita hanyalah dengan Allah sahaja. Wal ibadati, tujukan kepada siapa lagi? Wahai orang yang mencari ibadah kat dunia, kehidupan di dunia untuk mencari ibadah. Sebab tu jangan disempitkan ya, konsep ibadah ni jangan disempitkan. Kita jangan rasa ibadah ni sekadar di masjid, ya, sekadar mengaji itu saja. Masjid, pondok, bukan itu saja. Ya, ibadah ni luas. Pasal apa? Seluruh kehidupan kita ni wajib dalam keadaan kita beribadah. Apa maksud ibadah? Ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita pagi kerja, pergi kat mana-mana, kebun ke mana, tapi niat kita untuk menjadi hamba Allah Ta'ala, insya-Allah dikira itu sebagai ibadah. Sebab tu nak kena mengaji ni, biar kita tahu jalan-jalan kehidupan kita ni, biar semuanya di bawah kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala. Alaika ay ilzam alaika, lazimlah di atas engkau, kata Imam Al-Ghazali, awalan ay awala kulli syai'in, awal-awal tiap-tiap sesuatu. Awal-awal tiap sesuatu, apa saja yang nak kita lakukan, yang pertama sekali kata Imam Ghazali, ya, apa yang pertama sekali? Imam Ghazali doakan kita ya, wafaqakallah, mudah-mudahan memberi taufik akan dikau oleh Allah Ta'ala. Artinya sekalian ya, kalau kita baca kitab Minhajul Abidin ni, saya selalu ulang, Imam Ghazali Masya Allah selalu doakan kita. Waktu orang mengaji pondok, alhamdulillah ya, orang yang mengaji dengan tuan guru yang mengajar kitab-kitab lama ni, Masya Allah ya, sebab tu istiqomah mereka lain ya, istiqomah mereka lain. Pasal apa? Mereka dapat doa daripada wali-wali Allah. Imam Ghazali doa, bukan Pak Imam, bukan Ustaz Suparman yang doa. Yang doa siapa ni? Imam Al-Ghazali. Masya Allah, dapat doa daripada ulama besar ni, yang mengaji kitab dia ni berjuta-juta orang. Lepas tu jangan berani nak pertikai lah ya. Jangan berani kita nak pertikai Imam Al-Ghazali ni. Kita sikit sangat ilmu kita, kadang balik Mesir 5 tahun, balik dah rasa hebat. Jangan. Kita ni sekerdil sangat ya. Masya Allah. Murid jadi berjuta-juta. Masya Allah. Tiap tempat pengajian wajib baca kitab ni ya. Masya Allah. Didoakan kita, wafaqakallah, mudah-mudahan memberi taufik akan dikau oleh Allah. Sebab tu orang-orang mengaji kita lama ni, alhamdulillah, mereka Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk mentaati Allah Ta'ala ya. Artinya apa yang dikatakan taufik ni? Aqdarakallahu ala ta'ati bi khalqi qudratiha fika. Artinya memberi kuasa akan dikau oleh Allah. Allah bagi kekuatan akan dikau ala ta'ati, di atas memperbuat taat. Itu dikatakan taufik ni apa? Allah bagi kuasa ke atas kita untuk mengerjakan taat.
Ini taufik ni ya. Taufik ni Allah bagi kekuatan kepada kita untuk mengerjakan taat bi khalqi qudratiha fika, dengan menjadikan kekuatan taat fika pada engkau. Sebab tu jangan sombong kita ya. Bila mana kita boleh beribadah, bila mana kita rasa hebat amalan kita, jangan sombong. Seolah-olahnya kita lah yang hebat, tidak hebat kita ya. Pasal apa? Yang bagi Allah. Kalau Allah nak tarik balik, bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Tengok kisah orang-orang dahulu ya. Bal'am Ba'ura macam mana ya Allah hebatnya. Bal'am Ba'ura ni Masya Allah, ilmunya, muridnya hebat-hebat, tapi di ujungnya macam mana? Ya. Lagi siapa? Ya. Bal'am Ba'ura, Syekh Barsisa macam mana ya Allah, muridnya katanya lah, Allah alam lah ya, dengar kisahnya ya, muridnya boleh berjalan atas angin, tuan gurunya wallahu alam lah kalah Superman. InsyaAllah itu pun ujungnya macam mana. Sebab tu jangan sombong dengan ilmu, dengan ibadah ya. Dah tu nak buat macam mana? Syukur kepada Allah Ta'ala. Jangan sombong, jangan mempelikirkan orang yang tak mampu ya. Orang tak boleh pergi masjid, jangan dihina dia. Belum tahu lagi satu masa dia pula yang dapat pergi masjid, kita tak dapat. Allah ya. Tengok sekarang ni yang boleh pergi masjid berapa orang? Ya. Ada kekuatan, semua kekuatan, tapi nak pergi tak dapat. 6 orang, jangan bayangkanlah Jumaat 6 orang. Kita mengaji, ni budak-budak belajar sekolah rendah, ni syarat sah Jumaat berapa orang Apik? 40 orang, ni 6 orang. Allah, sedihnya ya. Allah, tak tahu nak cakap lah ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ya, Allah jadikan kekuatan ya taat pada engkau. Wa inna ma da'a rahimahullah bitaufiqi, dan hanya saja mendoakan Imam Al-Ghazali dengan taufik. Imam Al-Ghazali selalu mendoakan murid-muridnya mendapat taufik li'izzatihi, kerana kemuliaan taufik tadi. Ya. Li'izzatihi, kerana kemuliaan taufik ni, kekuatan berdoa ni mulia Allah bagi ya. Orang yang terpilih pun terpilih saja dapat. Li'annahu lam yuskar fil Quran, kerana bahawasanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran illa marratan wahidatan, melainkan sekali saja. Rupanya dalam Al-Quran ya Allah sebut taufik ni sekali saja. Allah, artinya benda mahal tu kalau banyak kali kurang mahal. Ni sekali saja Allah sebut sekali. Mana? Fi qauli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa ma taufiqi illa billah. Ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut mana? Wa ma taufiqi, dan tidak taufikku, kekuatan membuat taat aku, illa billahi, melainkan dengan Allah sahaja. Ini ucapan siapa saya lupa lah ya tafsirnya. Ni ya. Artinya ya, tidak memberi kekuatan akan daku untuk mengerjakan taat illa billah, melainkan Allah saja yang bagi. Kita ni hakikatnya tak ada apa. Sebab tu jangan kita mempelikirkan orang lain ya. Pasal apa? Kita boleh taat, kita boleh ibadah kuat. Siapa yang bagi ni? Allah. Sebab tu syukur sangat ya, Masya Allah. Sebab tu saya kata kat budak-budak pondok ya, ya Allah ya. Tengok siapa yang boleh datang pondok tu, orang-orang yang Allah pilih tu. Anak-anak kita yang dapat datang mengaji Al-Quran, tahfiz tu, siapa yang pilih? Allah pilih, tengok ya. Kadang UPSR-nya, ya Allah, Apik dapat berapa Apik? Tak ya? 6A, Allah, 6E ya tak ya? UPSR tak dapat, tapi baca Quran dia kuat, tengok ya. Allah pilih tu, Masya Allah. Bukan senang. Tu pilihan Allah Ta'ala. Yang tu jangan rasa terhina ke apa ya anak kita, Allah. Ya, UPSR tak dapat 5A, dapat 5D semua. Ya Allah. Jangan rasa ya, jangan rasa terhina ke apa, jangan rasa rendah diri ke apa. Allah, rupanya anak kita Allah pilih, diberi kekuatan untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk menghafal Al-Quran. Tu Allah yang bagi tu.
Sebab tu saya kata kat budak-budak pondok, budak-budak mengaji, Allah jangan rasa kita ni rendah diri lah. Di sisi Allah kita mulia ni. Kalau dibandingkan dengan yang dapat 6A tapi tak dapat baca Quran, mana yang lebih mulia lagi? Cuba bayangkan ya. Allah, betul, jangan main. Jadi kita nampak dunia saja, yang akhirat tak berapa nampak. Ya. Hakikatnya Allah yang bagi. Nak baca Al-Quran cuba bayangkanlah ya. Kata Nabi, alif lam mim tu bukan satu huruf pun. Alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dah berapa dah? Satu alif, ya, satu alif satu kebajikan. Satu kebajikan Allah gandakan 10. Alif lam mim. Dah 30 dah. Pahalanya besar mana? Jangan tanya, jangan nak. Kita tengok dunia Allah tak tunjuk. Ya, nanti di akhirat Allah tunjuk, ya Allah besarnya ya Allah. Alif lam mim tu yang menjamin kita untuk masuk surga, insya-Allah. Bukan SPM. Ya, saya bukan anti SPM ya, ambil. Tapi jangan pegang kuat yang di situ. Ya, kita pegang yang kuat yang Nabi janji kepada kita. Yang tu yang menjadikan kebahagiaan yang hakiki dunia sementara saja. Ya, kalau Allah bagi lorong ambil SPM lulus, alhamdulillah, syukur. Jangan kita ini apa ya. Tapi hakikatnya kebahagiaan situ ya yang Allah bagi ya, kemuliaan Allah bagi taufik ni. Jadi kata Imam Al-Ghazali, awal pertama sekali katanya bil ilmi, ialah dengan ilmu. Yang pertama sekali, apa-apa urusan kita dahulukan ilmu dahulu. Ya, sebab tu Nabi sebut apa? Al ilmu ya, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu daripada mana? Daripada buayan. Daripada buayan dah. Suruh cari ilmu, cari macam mana? Mak ayah lah. Ya, kalau duduk ikan anak tu masukkan ilmu sikit-sikit lah. Sekurang-kurangnya biar dengar kalimah-kalimah thayyibah. Ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, waktu duduk ikan tu biar dia kenal Allah tu, ilmu tu, Masya Allah. Selawat kepada Nabi tu ya. Daripada buayan sampailah ke liang lahat. Tak percaya, Masya Allah. Tapi yang ramainya manusia, Masya Allah ya, nak mengaji bila? Bila dah masuk ke liang lahat. Dah mati baru nak mengaji sungguh-sungguh, cari Pak Imam. Ya, cari ustaz, bacakan talqin. Dah mati. Dah mati, apa gunanya mengaji? Tak ya? Tapi kita tak katalah bid'ah dolalah ke apa, tak ya? Orang baca talqin sekurang-kurangnya yang hidup biar dengar. Ya. Biar yang hidup biar dengar. Sebab tu kalau jadi Pak Imam ke apa, jangan tuju yang mati je. Eloknya tuju kepada yang datang tu. Woi, Fulan bin Fulan, hai saudara-saudara sekalian yang ada di atas kubur ni, ingat ya, kita nanti akan sama macam sahabat kita yang duduk dalam kubur ni. Ya, ingat, bila kita duduk dalam kubur ni, akan datanglah dua malaikat dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab, ya, yang kita boleh jawab sebagaimana yang kita ya mengaji dahulu waktu di dunia. Apa soalan yang pertama? Ma rabbuka. Ya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau mengaji boleh jawab gagak ya. Lagilah duduk dalam kubur. Yang duduk atas dunia ni pun kalau tanyalah siapa Tuhan kamu, ramai tak boleh jawab agak-agak. Boleh jawab dah agak-agak. Ya, ramai yang boleh jawab. Kafir pun boleh jawab lah ustaz. Dia jawab apa? Allah. Ya. Tuhan kami Allah. Dia tahu memanglah betul Tuhan kami Allah. Ya. Tapi Allah yang macam mana yang dijadikan Tuhan? Allah, cukuplah sekalian ya. Waktu Covid ni pun ramai yang tak bertuhankan Allah. Sebab tu manusia takutkan Covid, lebih takutkan Allah Ta'ala. Ya, sampai kita terhalang untuk menyembah Allah kerana takutkan makhluk lain. Cuba bayangkan ya. Cuba bayangkan situ. Ya, kalau betul kita kenal Allah Ta'ala waktu Covid ni, makin kita dekat dengan Allah sepatutnya. Pasal apa? Yakin sungguh-sungguh yang datangkan Covid itu Allah.
Pasal kita tak ada ilmu. Ya, kadang mengaji tapi tak sampai. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, ya alaika awalan, ya, lazimlah di atas kau yang awal tiap-tiap sesuatu bil ilmi, dengan ilmu. Ya. Macam mana dengan ilmu tadi? Al istighalu bi talabihi muta'allaqun bi alaika, ya. Al istighalu bi talabihi, sibuk dengan mencari ilmu. Ya, sibuk dengan mencari ilmu. Tapi kita sekarang sibuk cari apa? Kalau tak percaya tengok maghrib-maghrib kat Sumbesar, ya, maghrib-maghrib kat Pekan ke apa, berapa ramai manusia yang tak solat. Sedangkan waktu ni Allah tengah uji. Ya Allah, ya. Pasal apa dirinya tak sibukkan dengan ilmu? Sebab tu apa saja yang dilakukan, ya, dengan dalam keadaan tidak ada ilmu, dia tak tahu akhir pekerjaan ini nanti jadi apa. Tapi kalau ada ilmu, kita tahu akhir pekerjaan kita nanti nak jadi macam mana, ya. Sebab tu ilmu tu penting. Akhir pekerjaan kita, akibat kita, ya. Akibat yang kita lakukan ni hujungnya jadi apa? Macam mana anak kita yang duk tengah mengaji tu, kalau tahu akibatnya akhir pekerjaannya, dia sungguh-sungguh mengaji, ya. Dia sungguh mengaji. Ni kadang dia tak tahu matlamat dia hujungnya nak ke mana, dia tak tahu. Sebab itu main saja. Macam itulah kehidupan kita di dunia ni. Akhir kehidupan kita kat mana? Akhirnya mati. Bila kita tahu akhir kita mati, Allah, nak ke mana kita? Kalau dah mati nak ke mana? Tengok orang mati, Allah, lagilah musim Covid ni ditunjukkan orang meninggal macam mana. Allah, ya, yang itu bagi saya tak berapa sangat, ya. Tapi kena tunjukkanlah, ya, orang yang nak mati nanti nak pergi mana? Ya. Itu cuma sababiah saja kematian kita, ya. Ada yang kena Covid, ada yang kena serangan jantung, darah tinggi, macam-macam. Tapi itu sababiah untuk mati saja. Yang kita lebihkan ni, selepas mati itu nak pergi mana? Kalau ilmu tak ada, kita tak berapa rasa, ya. Hidup kat dunia tak berapa rasa. Ya. Seolah-olahnya kita jaga kehidupan dunia saja. Lepas mati kita tak fikir. Pasal apa? Ilmu tak ada. Sebab tu Imam Al-Ghazali sebut awal-awal pertama kita nak kena ada ilmu, ya. Kalau tak ada ilmu tak rasa apa kita. Waktu tak sembahyang pun tak apa. Jumaat tak pergi tak berapa rasa, ya. Walaupun kita tak dibenarkan Jumaat tak pergi, tapi hati kena rasa juga. Jangan tak rasa, ya. Ini Jumaat azan kat masjid dah tak berapa rasa dah dalam hati kita. Ya Allah, ya. Kita nak cakap kita berdosa, ada yang marah pula. Ya, macam berdosa. Sepatutnya kita ni tak boleh pergi Jumaat. Agak-agak kalau pergi Jumaat mati ke? Ya, ada jamin yang pergi Jumaat mati? Ya. Ada yang berani jamin kalau pergi Jumaat garanti kena Covid, garanti mati. Itu boleh, barulah dikatakan darurat. Ini belum lagi. Kalau pergi tak matilah. Ya, rasa berdosa tu pun ada. Lepas tu ada ustazah cakap, Allah, kita ni sepatutnya taubat, tapi macam-macam dia kena kecam, ya. Bagi saya memang betul ustazah tu. Kena rasa kita yang dosa, Allah. Pasal apa? Matlamat kehidupan kita bukan dunia saja. Kita jaga kematian, ya. Jangan mati, tapi selepas mati kita tak berapa jaga. Pasal ilmu tidak ada. Ya, sebab tu Imam Ghazali yang pertama sekali kehidupan kita ni, apa saja yang kita nak lakukan bil ilmi. Dengan ilmu tu macam mana? Al istighalu bi talabihi, istighal, sibuk dengan mencari ilmu. Sahabat-sahabat yang mengaji, Allah, rasa rindu mereka, masya-Allah, ya. Mereka rasa rindu nak mengaji lah ustaz, tapi tak dapat. Nak mengaji tak dapat. Ya, malam ni alhamdulillah Allah gerakkan hati untuk sama-sama kita Google Meet, ya. InsyaAllah kalau diizinkan selalulah. Ya. Fa innahu al-qadbu wa alaihil midaru. Maka bahawasanya ilmu itu al-qadbu. Al-qadbu ni apa? Ai aslul amril ibadah. Asal urusan ibadah.
Nak jadikan sesuatu tadi jadi ibadah kena ada ilmu, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Lalu saya sebut ni ya. Mudah-mudahan masuk dalam hati. Kata-kata siapa? Kata-kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Zubat. Ya. Apa katanya? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Tiap-tiap orang beramal dengan ketiadaan ilmu, maka amalannya ditolak dan tidak diterima. Masya Allah, takut ya. Waktu mengaji ni tak boleh berhenti. Ya, kalau boleh letakkan diri kita sampai mati mengaji. Saya selalu bagi nasihat ya, bagi semangat ke orang-orang yang mengaji dengan saya, jangan berhenti mengaji sampai mati. Pasal apa? Kelebihan mengaji ni cukup lah ya. Kelebihan kita nak duduk dalam majlis ilmu ni, Masya Allah ya. Jaminannya mati syahid. Mati syahid pun. Ya. Jangan haraplah kita nak pergi ke Palestin sana ya perang. Tak dapat itu. Cukuplah. Kita duduk kat sini, sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Kita mati dalam keadaan kita tengah mencari ilmu. Mati mata syahidan. Kata Nabi, kalau mati, nescaya mati ya sebagai orang yang mati syahid. Untungnya orang mati syahid ya. Kat dunia kita tak berjaya dengan dunia kita, tak apalah. Tapi kita mati, kita Masya Allah dikira oleh Allah sebagai mati syahid. Mati syahid ni apa? Dia terlepas daripada fitnah kubur. Kejayaan besar tu Masya Allah ya. Sebab itu Sayyidina Utsman bila dengar kematian dia menangis. Sahabat-sahabat tanya, ya Khalifah, pasal apa kamu menangis bila kami sebut kubur? Ya, bila sebut kubur Sayyidina Utsman ni menangis. Kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Utsman, aku teringat apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya, kubur ialah awal-awal tempat persinggahan kita. Kubur ni ya, kubur ni awal-awal tempat persinggahan kita. Selepas dunia, kita nak singgah mana dulu sebelum ke akhirat? Kubur. Ni kita singgah dulu sekejap ya, selepas alam rahim mak kita singgah kat dunia sekejap. Ya. Berapa lama kita hidup kat dunia ni, Masya Allah, dah kira-kira umur kita ya. Allah, Hakimi baru berapa umur Hakimi? 13 tahun ya. Allah ya. 13. Jangan rasa boleh sampai 70, 80, belum tahu lagi. Ya Allah, berapa tahun lah. Kalau lama pun Dr. Mahathir lah. Dekat 194 ke 95. Allah ya. Tapi nanti tak lama lagi tu pun. Tu sekejap je kita singgah kat dunia ni. Akhirnya kita nanti akan melalui satu persinggahan selepas dunia. Mana kata Nabi? Ialah kubur. Tu persinggahan pertama. Wa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru, kata Nabi. Jika dia terlepas daripada kubur, maka perjalanan seterusnya dia akan mudah. Masya Allah. Kalau kubur kita mudah, malaikat tak tanya kita, fitnah kubur kita terlepas. Allah, tak tahu nak cakap lah gembiranya kita ya. Ni yang disebutkan oleh Nabi ya. Kubur ni ada kalanya satu taman daripada taman surga. Pak Imam ketika sembahyang kita dia doa ya. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya satu taman daripada taman surga. Ya Allah, kita yang mati tu, Allah dah tunjuk dah kubur kita macam taman surga. Kita akan kata kat Pak Imam tu, betul Pak Imam, betul, aku dah nampak Pak Imam. Allah, ni orang yang berjaya ya. Aku dah nampak surga, wahai Pak Imam, betul yang Pak Imam doakan tu aku dah dapat. Tapi jangan kuat-kuat lah, nanti Pak Imam lari. Masya Allah ni ya. Wa alaihil midaru, dan di atas ilmu lah al midaru. Maksudnya apa? Midarul ibadah, pusingan, putaran ibadah ialah ilmu. Artinya kita nak duduk mana jadi ibadah, kena ada ilmu dahulu ya.
Kena ada ilmu barulah jadi ibadah. Duduk kat dapur masak, dapat pahala tak? InsyaAllah ya. Kalau kita ada ilmu, duduk kat dapur tu, Masya Allah. Sebab tu, ya, orang perempuan ni cukup duduk kat dapur, ya. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya, surga kata Nabi. Jaminannya surga. Tapi kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, Allah tak jadi ibadah. Jadi penat sahaja. Tak kiralah apa saja ya. Kita yang kerja ke, pergi kebun, niaga, ya Allah semua dapat pahala tu. Jangan diperkecilkanlah orang yang macam tu ya. Walaupun tak kuat sembahyangnya, tapi dia bekerja tadi kerana Allah Ta'ala, insya-Allah dapat pahala. Sebab tu Nabi sebut kan ya, apa kata Nabi, berapa ramai ya orang yang beramal seperti mana amalan dunia, tetapi dengan baik niatnya jadi amalan akhirat. Macam amalannya amalan dunia, Masya Allah ya. Macam amalan dunia, macam tak nampak akhiratnya, tapi disebabkan niatnya baik, ya, berpandukan dengan ilmu, jadi amalan akhirat. Tapi berapa ramai kata Nabi orang yang beramal seperti mana amalan akhirat, datang masjid, Masya Allah, rajin mengaji, tapi dengan sebab buruk niatnya, jadilah amalan tadi amalan dunia. Tengok ya, dengan ilmu ya. Mudah-mudahan kita duduk malam ni, insyaAllah memberi semangat kepada kita untuk terus kita duduk sentiasa mendengar pengajian ya, mengaji. Walaupun kitab tak ada pun tak apalah, insyaAllah ya. Nanti kalau pondok dah boleh buka mengaji, insyaAllah lah ya. Doa-doa ada kekuatan untuk cari kitab Aiman ya. InsyaAllah. Masa ni Masya Allah belum lagi. InsyaAllah lah, kalau Allah Ta'ala bagi kekuatan nanti, insyaAllah kita buka lah kitab-kitab ulama'-ulama' dahulu. Tolong doa-doa ya. Mudah-mudahan tak kira lah pondok Mahatahfiz Ihsaniyah ataupun pondok ya Tahfiz Al-Muhibbin ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan ya, niat saya, anak saya, insyaAllah lah, mudah-mudahan kitab-kitab lama, kitab-kitab pondok kita hidupkan balik, insyaAllah. Doa-doa lah buat sebentar ni sebelum masuk puasa tu, belum lagi lah. InsyaAllah kalau Allah izinkan dibuka, mudah-mudahan ya ilmu-ilmu yang ada pada ya, ilmu-ilmu agama yang masih lagi tak dikeluarkan ni, mudah-mudahan kita dapat keluarkan sikit-sikit lah ilmunya ya, untuk menjadikan ya panduan ataupun menjadikan jalan-jalan kita untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Ya. Wa'lam anal ilma wal ibadah jauharani li ajlihima kana kullama tara wa tasma'u min tasnifil musannifin. Cukuplah ya. Dah azan ya, Aiman ya? Cukup. Belum azan ya? Cukuplah ya. Untuk berbuat permulaan. Nanti insya-Allah kita buka lagi lah ya. Rasanya di awal tengoklah ya nanti insya-Allah, kalau tak seminggu sekali ya dikerapkan pun boleh lah ya, insya-Allah ya. Kalau ada permintaan kita buat selalu pun insya-Allah lah ya. Jadi cukuplah pertemuan kita pada malam ni, sekadar yang mampu saya tolong baca saja. Kata guru saya, alayya qiraah wa 'alallahil futuh. Di atas aku baca saja, dan di atas Allah lah yang nak membuka hati-hati kita. Jadi saya mohon maaf awal hingga akhir. Ya, mohon doa semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala cepatlah angkat COVID ni ya. Dan mudah-mudahan jangan sampai hati kita ya berpegang kuat selain daripada Allah. Peganglah kuat-kuat Allah ya. Yakin sungguh-sungguh yang nak mengangkat, yang nak mendatangkan, yang nak mengangkat ya wabak ni hanya Allah sahaja ya. Cuma kita usul ikhtiar yang terlampau sedikit sahaja. Jadi sekadar itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Fattah ya Razzaq ya Karim, iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna lazatan nazari ila wajhikal karim wa sauqa ila liqa'ika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka
wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita solat berjamaah dengan keluarga kita, insya-Allah Allah Taala rahmati keluarga kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FB. Nanti lepas ni kita buat sini dengan FB. Ramai awak tengok kalau FB. Kalau FB memang ramai.